Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah Fussilat, surah yang ke-41. Semalam sudah pun kita berbincang ya dalam hari nuzul Quran semalam, dan hari ini kita ingin menyambung kepada perkataan-perkataan ayat-ayat yang penuh dengan motivasi untuk kita. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Fas ya. Sihat alhamdulillah. Macam mana Ustaz nuzul Quran? Ya, alhamdulillah Ustaz Fas mengimbau ya sejarah penurunan Al-Quran dan menggamit untuk kita terus bersemangat menghargai Al-Quranul Karim. Ya, masya-Allah. Ya. Saya sempat Ustaznya balik kampung kejap dan melawat ziarah satu seorang makcik ni. Masya-Allah. Ya, 92 tahun. Ya, baru patah kaki kali kedua tu kerana nak baca Quran lah, ya, terjatuh, tetapi masih lagi istiqamah Ustaz bersama My Quran Time, dan kita ucapkan ya selamat maju jaya. Makcik apa namanya? Nama makcik itu itu nak kena semak balik, terlupa pula saya. Ya, panggil makcik je waktu itu ya, pasal bila mendengar kisah dia bercerita tu memang amat memberi semangat kepada kita. Amazing. Ya, dan hari ini kita nak melihat istilah istiqamah itu ada pada hari ini untuk kita sama-sama ikuti dan terus kita diberikan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita doakan. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 480, iaitu bermula daripada ayat yang ke-30 ya. Kita akan melihat janji Allah bagi orang-orang yang istiqamah seperti makcik tadi ya, umur 92 tahun masih lagi istiqamah. Sudah tentunya ini adalah balasan yang baik daripada Allah di dunia ya. Sehingga ayat yang ke-32 kita akan baca, kemudian diikuti dengan ayat 33 hingga 36 tentang dakwah, berdakwah kerana Allah, dan apakah ada adab dalam menyampaikan mesej kebaikan ya. Ini adalah panduan untuk kita semua ya sebagai pendakwah ke berjalan Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 37 hingga 38 adalah bercerita tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diminta untuk sujud ya kepada pencipta segala perkara ini. Dan itulah nama lain bagi surah ini, surah Hamim As-Sajdah. Dia ada surah As-Sajdah dan juga Hamim As-Sajdah. Dan insya-Allah hari ini kita akan bersujud tilawah Ustaz ya. Pada bahagian kedua nanti tuan-tuan, bila habis ayat 38 kita terus sahaja sujud. Moga-moga ini adalah tanda kita betul-betul mengikut kepada ayat 37 dan 38. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 30 hingga 34 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salam 18 Ramadan. Moga-moga Ramadan kita terus bercahaya
dan kita terus bersemangat, dan tak lama lagi, sehari dua lagi kita akan memasuki fasa yang akhir dalam Ramadan ini. Dan bukan fasa akhir ni fasa yang kita semakin perlahan, tapi inilah kemuncaknya. Kalau kita lumba lari itu, inilah pusingan yang terakhir. Ustaz, mula-mula tu mungkin slow sikit, tunggu yang depan, tunggu dia kata kan. Masuk pusingan akhir ni, round yang terakhir, inilah kalau lari yang banyak round tu sikit Ustaz, dia bunyi ting 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 ting. Kan. Itu masa untuk sehabis tenaga untuk memecut. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan pada kita, ibu ayah semuanya, untuk kita terus mendirikan Ramadan dengan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Dan moga-moga kita direzekikan malam al-qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Kita mula bacaan kita pada hari ini, halaman 480 ayat 30 sehingga ayat yang ke-34. Perkataan yang terakhir di ayat 34 nanti, waliyun hamim. Apakah maksud dia? Kita baca dulu, lepas tu sekejap lagi kita akan bersama Al-Fatihah Safas untuk kongsikan. Kita mula dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 30 hingga 34 untuk sama-sama kita menyambung Ustaz ya. Semalam kita melihat kepada apakah ya yang disebut oleh mereka yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Perkataan mereka apa, iaitu kalau boleh nampakkan kami kepada siapa yang menyesatkan kami daripada kalangan jin dan manusia, dan kami nak pijak-pijak ya. Kalau boleh kami nak letak dia paling bawah sekali pada bawah kaki kami, kerana selama ini dia puja-puji. Ya, dia jadi follower, dia justify lah, dia beritahu oh saya sokong, saya suka, tetapi rupa-rupanya orang itu tidak membawa kepada Al-Quran, tidak membawa kepada kebenaran, malah membawa kepada kesesatan. Berbanding dengan orang-orang yang beriman, Allah nyatakan pada ayat yang ke-30, innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang menyatakan Rabbunallah, yang pertama betul, perkataannya ialah Tuhan kami adalah Allah. Ini bahagian pertama, iaitu dia bercakap Ustaz ya. Ini perkataan mereka, keimanan mereka, kepercayaan mereka. Kemudian yang keduanya thummastaqamu ya, kemudian mereka itu istiqamah dalam mendirikan apa yang mereka percaya, iaitu saya kena jaga daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya perlu mendirikan puasa, mendirikan solat, mendirikan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri saya. Maka kesannya apa? Orang-orang yang istiqamah ini dia konsisten dan mendirikan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya satu, Rabbunallah tu adalah iman ya Ustaz ya. Istiqamah ini, istiqamu itu adalah beramal ya, terus beramal sampai ke hujung hayat, seperti makcik yang saya lawat tu Ustaz ya. Maksudnya sampai 92 tahun pun masih istiqamah bersama Al-Quran. Betul. Subhanallah ya. Ini memang waktu bonus Ustaz. Waktu bonus yang sebenarnya pahala. Dan bila beliau berkongsi, dia tak berapa dengar sangat. Beliau berkongsi, dia kata dia mula baca Quran sekitar umur 50 tahun. Subhanallah. Sekitar 50 tahun. Pasal dia kata sebelum ni susah nak belajar dan sebagainya. Bila dah belajar terus sampai umur 92 tahun ini tetap juga ya untuk membaca Al-Quran, yang kita doakan Ustaz ya. Apakah ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, subhanallah ya, akan turun malaikat yang akan bercakap, yang akan mengingatkan motivasi kepada orang yang istiqamah ini. Dan ulama bersetuju peristiwa ini berlaku ketika kita berada di sakaratul maut ya, ketika di katil ataupun ketika bertarung untuk kematian itu, maka malaikat akan turun dan malaikat mengingatkan apa? Kita doakan ia berlaku kepada kita juga dengan istiqamah bersama kebaikan yang ada. Alla takhafu, jangan bimbang. Jangan bimbang. Yang keduanya wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih pasal nak tinggalkan anak, nak tinggalkan cucu, nak tinggalkan macam-macam, jangan sedih ya. Wa abshiru bil jannah ya, malaikat ini menyatakan dan bergembiralah kamu dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi pada waktu ini Ustaz ya, dalam keadaan yang amat perit itu, seorang yang beriman yang kata Rabbunallah tsumastaqamu, maksudnya dia praktikkanlah, bukan dia sekadar dia cakap saja saya percaya pada Allah, Tuhanku Allah, Tuhan kami Allah, tapi istiqamah. Maka pada waktu itu ketika orang lain menangis, orang yang berada di sakaratul maut ini akan tersenyum. Kalau boleh dia nak senyum selebar-lebarnya, tetapi tidak mampu lagi lah, tidak mampu. Dan dia melihat pada orang lain menangis Ustaz pasal mak nak pergi, ayah nak pergi, tetapi malaikat akan memberikan motivasi tiga perkara ini: jangan bimbang, jangan sedih, dan wa'basyiru bil jannah ya. Jadi ini adalah hadiah daripada Allah kepada kita, harapnya Ustaz ya, insya-Allah istiqamah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, iaitu kami para malaikat ini akan menjadi pelindung pada kehidupan dunia ya, bagi orang yang istiqamah nak dirikan solat, dirikan Quran dalam kehidupan, walaupun tak lancar, walaupun mencabar Ustaz ya. Nak belajar bacaan Fatihah ke, saya ada jumpa orang yang
baru masuk Islam nak baca Fatihah tu tergagap-gagap nak hafalnya ya. Tetapi Allah kata bahawa malaikat ini akan menjadi aulia hukum, subhanallah ya. Aulia hukum ini maksudnya pelindung daripada cabaran-cabaran syaitan yang akan menggoda fid dunya wa fil akhirah ya. Ketika dunia lagi menjadi pelindung, malaikat akan sentiasa bantu untuk beri semangat kepada orang yang istiqamah ini. Wa fil akhirah juga akan iring Ustaz, iring sampai masuk syurga. Masya-Allah, subhanallah. Malaikat takkan biarkan. Ini yang disampaikan pada ayat 31. Walakum fiha. Yang ini menarik lagi Ustaz, subhanallah ya. Bagi kamu adalah apa matashtahi anfusukum. Apa sahaja yang kamu inginkan, daripada perkataan syahwah Ustaz. Masya-Allah. Syahwah ini maksudnya kita macam-macam nak Ustaz. Betul. Macam-macam nak, tetapi ya Allah tak apalah saya derma kan, daripada saya nak buat itu nak buat ini. Syahwah ada macam-macam nak buat. Allah nyatakan dalam surah Ali Imran itu syahwah itu minan nisa wal qanatir apa sebagainya ya, yang dihiaskan pada manusia. Tetapi kerana ya Allah aku tahu ini tak sesuai, saya tahan ya Allah. Saya rasa ini berbanding dengan saya derma, baik saya derma walaupun saya boleh beli 3-4 kereta. Betul. Contohlah Ustaz ni kan. Kerana perkara ini walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bila sampai ke akhirat nanti kau ambil jelah apa yang kau nak. Dan satu lagi yang menarik kat hujung itu walakum fiha ma tad'un, bagi kamu apa yang kamu minta. Subhanallah. Apa yang kamu nak tadi, yang syahwat di dunia, yang tahan-tahan, yang jaga daripada perkara haram itu, bangun malam baca Quran dah tersengguk-sengguk Ustaz ya, dah tersengguk-sengguk tapi masih lagi nak cuba baca juga. Betul. Ataupun bangun pada waktu tarawih ya, tarawih 20 rakaat kadang-kadang dah hampir terhilang ya. Masa macam dah nak terjatuh tapi cuba juga. Tuan-tuan sekalian, Allah kata nanti di akhirat nanti apa saja boleh, apa sahaja yang dulu tahan itu akan dibenarkan. Walakum fiha ma tad'un. Ini satu lagi, apa saja doa kan. Kalau katakan apa, katakan orang tu dia nak minta kereta ke, ada yang kata bahawa saya ni nak belajar Quran dengan Quran time lah contohnya kan. Dia mata daun apa sahaja. Dan kalau tanyalah Ustaz ni, tanya pada Ustaz, kalau di akhirat nanti mata daun diberi peluang, Ustaz nak apa Ustaz? Ini dalam syurga ni. Dalam syurga. Susah nak jawab. Susah nak jawab tu. Saya ada jawapan. Saya punya. Betul. Iaitu sebenarnya Ustaz bila tengok pada makcik 92 tahun sebelum ni dengan Pak Man ya, ni dekat Keluang. Pak Mail ya, ataupun dekat Johor lah kan. Saya sebenarnya antara yang mata daun itu ialah saya nak jumpa semua orang yang ikut Quran time ni seluruh dunia. Nak jumpa seorang ini. Ini mat Quran. Okey. Ya, Wak Karmon ya. Dan ada juga yang sudah meninggal dunia Ustaz ya, dalam perjalanan kita 2-3 tahun ini. Kita nak jumpa. Allahuakbar. Saya nak jumpa orang tu dan assalamualaikum, apa khabar, terima kasih, harapnya dapat manfaat dulu. Betul. Ya. Jadi itu antara mata daun. Pasal sekarang kat dunia ni nak jumpa semua orang susah. Ya. Jadi ini ayat 31 dan menarik lagi. Cara Allah nyatakan nuzulan mir ghafurur rahim. Masya-Allah. Ini adalah permulaan Ustaz. Subhanallah. Nuzul ini adalah kalau pergi ke rumah tetamu itu dia bagi makanan yang ringan-ringan, itu namanya makanan nuzul. Ya, belum lagi makan nasi kambing ke nasi yang besar-besar itu kemudian. Jadi bila semua dah dapat dah apa matashtahi anfusukum walakum fiha matad'un, semua dah dapat ini, rupanya baru permulaan. Baru starting baru. Pasal Allah dalam hadis pun cakap kan tentang apa istilahnya Ustaz ya. Ustaz ada beritahu sebelum ini mala'ainun ra'at ya. Pasal kita minta tadi tu, mana yang kita boleh bayangkan nak jumpa dengan yang pernah menonton Quran time ya, yang dah meninggal dahulu ke, yang sampai habis ke. Tetapi ini yang boleh kita fikir ya, tetapi kata dalam hadis wala udhunun sami'at ya, kemudian wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah tergetus dalam hati pun Allah akan bagi. Subhanallah. Jadi yang kita boleh bayang itu semuanya adalah nuzula, dan ini adalah daripada Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang kepada kita. Syaratnya apa? Kita dirikan agama ini ya, keimanan kita itu dengan kita buktikan dalam amal kita, satu. Tapi yang keduanya, ayat 33 bukan sekadar untuk diri kita tetapi ajak orang Ustaz. Betul Safas. Ajak orang. Ayat 33 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Subhanallah. Bila datang Safas apa yang Allah nak beri tu, dia bertalu-talu. Subhanallah. Ustaz kena baca nanti dalam tarawih nanti ayat ini untuk ulangan, untuk ulang kaji kan. Dia memang amat powerful sebenarnya. Subhanallah, masya-Allah dapat belajar ini. Alhamdulillah. Mari kita ulang sekali lagi ibu-ibu ayah sekalian. Kita nak baca ayat 33
3. Oh, dia menarik juga ni ayat ni kan. Selalu juga antaranya muazzin baca ketika sebelum subuh kan dipanggil tarahim. Ada ayatnya antaranya dibacakan. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri al-muslimin. Membawa pada perkataan kita pada hari ini kita saksikan iaitu syaha ataupun syahawa, menginginkan, menyukai, 13 kali disebut di dalam al-Quran. Dan sudah tentunya bila mengikut pada syahawat itu di dunia ini tidak dibenarkan, tetapi antara anugerah daripada Allah SWT kerana kita benar-benar menjaga perkara ini, maka dinyatakan oleh para malaikat walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu apa sahaja yang kamu inginkan dibenarkan apabila berada di syurga. Dan kita ingin melihat apa lagi yang perlu kita laksanakan sebagai seorang yang mengaku Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Doa yang selalu kita titipkan setiap hari bila kita baca Quran kan, itulah doa rahmatilah kami dengan Al-Quran. Dan doa kita ana al-lail itu sahaja, Allah rezekikan kita untuk kita bersama dengan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Sebenarnya kalau kita ikut My Quran Time Ustaz, memang ana al-laili Ustaz wa atrafan nahar, siang, lepas tu malam nanti subuh pula. Ya salam, subhanallah tabaraka. Sebab tu ramai yang sahabat-sahabat yang komen Ustaz Faz, subhanallah Ustaz Faz tersentuh hari ni, touching sekali mendengar Ustaz Faz cakap nak jumpa semua followers sahabat-sahabat My Quran Time di syurga Allah SWT. Kita nak jumpa semua Ustaz Faz dululah Ustaz ya. Ya? Harap dapat masuk dululah. Oh. Boleh jumpa. Amin. Ustaz Faz cari saya nanti Ustaz Faz. Doakan Ustaz. Satar cari. Allah subhanallah, moga-moga kita dapat. Dan juga saya tertarik ni Ustaz Faz. Sahabat kita ada satu ni di ruangan ni daripada PPKI. Program Pendidikan Khas Integrasi SMK Tengkulak Semana pun bersama menyaksikan My Quran Time pada hari ini. Pendidikan khas, maknanya menjaga anak-anak syurga. Subhanallah, moga-moga terus diisi dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi kita nak berkongsi seketika ruangan tajwid kita pada hari ini. Jom kita saksikan apakah paparan kita, iaitu menyempurnakan huruf yang bersamaan pada makhraj.
iaitu huruf zal dan juga huruf dha. Subhanallah. Ayat dia iaitu pada ayat yang ke-35 kita nak tengok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Baik. Subhanallah lazim. Fokus kita iaitu pada huruf zal, iaitu pada dzu. Illa dzu, hujung lidah. Hujung lidah kena pergi kacip atas. Dzu illa dzu. Satu. Kemudian lepas tu kita jumpa juga huruf yang keluar di hujung lidah, kan? Tetapi dia sifat dia berbeza. Sifat dia tebal, dia terangkat lidah kita, dia isti'la, kan? Iaitu huruf dha, kan? Dzu dha. Dha dha beza. So kena hati-hati sebut hawin, tetap keluar lidah sikit, hujung lidah keluar sikit, hawin. Lepas tu azim, bunyi tebal dia. Jangan kita tentukan semua zal. Illa dzu hadzin azim. Jadi zal semua. Tak kena. Kena hati-hati. Yang mula-mula saja zal kecil tu. Kedua lepas tu dha. Sekali lagi. Illa dzu hadzin azim. Jadi jemput ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya untuk mencuba antaranya ni 3 kalimah ni. Dzu hadzin azim. Minta anak-anak kita cuba Safas, cucu-cucu kita cuba. Kalau betul belanja makan duit raya. Contoh sahabat, contoh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar untuk mengingatkan kita pasal huruf tadi, huruf ya. Sebutan itu penting, dan lebih daripada itu kita sudah baca tadi sampai ayat 34 Ustaz, kan? Ayat 33 adalah satu tugas, ya. Bila kita menyatakan rabbunallah tsumastaqamu, maksudnya kita istiqamah mendirikan segala seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada khabar gembira Ustaz, ya. Tadi apabila kita berada di hujung usia kita, itu yang kita usahakan. Perlu istiqamah terus, ya, bukan sekadar celup-celup, ya. Ramadan muncul, Syawal tak muncul, ya. Kita ingin minta Allah pimpin kita untuk istiqamah. Apa lagi yang perlu dibuat? Satu untuk diri, tetapi juga kita perlu ajak orang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik lagi perkataannya daripada mereka yang mengajak orang kepada Allah. Penting, ilallah, bukannya ilayya ataupun ilaina, tetapi ilallah. Bukannya untuk mengagungkan saya ni penceramah pentadabbur ni, sila angkat saya, bukan. Ya, tetapi mengajak orang kepada Al-Quran, dan memang cara untuk kita memastikan jangan orang ikut kepada kita Ustaz, ya, ialah satu, ajak pada Allah. Nombor satu, bagi pendakwah. Pendakwah ni besar kecil, masuk TV ke tak masuk TV, di rumah juga pendakwah bagi ibu-ibu, ayah-ayah yang ada. Yang pertama. Yang kedua, bila kita ajak, kita perlu beramal Ustaz. Buat apa yang disampaikan, ya, wa amila salihah. Dan yang ketiganya, syarat bagi pendakwah ini, bagi ustaz, bagi penceramah dan juga cikgu-cikgu, siapa sahaja yang ajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke arah kebaikan, wa qala innani minal muslimin. Apa maksudnya? Dan katakanlah sesungguhnya kami ini ataupun sesungguhnya saya adalah dari kalangan orang-orang Islam. Bukan orang beriman, mukmin dan juga muttaqin, muhsinin, bukan. Muslimin ini adalah tahap asas nak menunjukkan apa? Bila kita mengajak orang ke arah kebaikan ini Ustaz, kita kena merendah diri. Merendah diri, satu adalah bahawa saya ni baru mula je. Baru mula, satu. Yang keduanya, bila bercakap tentang innani minal muslimin ini, saya ni tak lebih baik daripada tuan-tuan yang mendengar. Ya, bila berceramah ke, jumpa ke, ataupun saya sebagai pentadabbur Ustaz, kan, bukannya saya lebih pakar lagi, lebih baik lagi, bukan. Saya ni adalah seorang daripada ramai-ramai orang muslimin yang baru bermula, ya. Dan ini adalah disiplin penting bagi seorang pendakwah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu ialah apa? Saya muslim, jadi saya ni ada malaikat catatkan amal saya ni banyak je kesilapan. Semua perkara merendah diri ini diajarkan pada ayat 33, kerana bila makin kita ajak orang kepada kebaikan Ustaz, ya, dia lebih banyak orang nak ikut.
Dia ada follower, ada orang like ke apa sebagainya. Tetapi kita kena ingat bahawa orang yang suka itu pun jangan merasakan bahawa yang mengajak itu lebih suci. Ya, dan tak boleh pula penceramah, maksudnya saya menyucikan diri saya, tak boleh pula. Maksudnya ada silap. Tak boleh ditegur. Tak boleh ditegur. Jangan ada ya. Jadi kalau ada teguran tuan-tuan, tegur. Ya. Dan kalau saya marah ke, itulah dah mula tu. Nak buat perangai kan. Jadi ingatkan balik bahawa sebenarnya itu adalah antara cabaran. Allah suruh kita ajak orang ke arah kebaikan, Ustaz. Tapi kadang-kadang kita rasa diri baik. Padahal sebenarnya itu adalah tugas kita untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Bila kita buat perkara ini, Allah menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tak sama baik dan buruk. Apa maksudnya? Tak sama orang yang ajak kepada Allah dengan ajak kepada selain daripada Allah. Tak sama dengan orang yang beramal soleh. Tak sama orang yang merendah diri dalam kehidupan. Ya, dan bila ada orang kutuk, Ustaz, ya, ada orang kutuk, tak puas hati, komen ke tentang apa yang dibawakan, idfa billati hiya ahsan. Tolak dengan cara yang lebih baik dan gunakan peluang yang buruk macam mana pun, jadikan peluang untuk membuat kebaikan. Ya, naikkan orang tersebut sehingga kan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Ya, iaitu jadilah kamu dan orang yang didakwahkan itu yang nampak seperti musuh itu ka'annahu waliyyun hamid, iaitu seperti kawan yang amat rapat. Ada dua maksud kat situ. Satu ialah kita kena berinteraksi dengan orang yang kita seru itu. Dia buat macam mana, marah ke, tegur ke apa ke, dia macam kawan rapat, Ustaz. Dah lama kenal. Ya, itu satu. Yang keduanya ialah kalau kita buat baik, ya, kita buat baik, orang yang bermusuh dengan kita itu pun satu hari nanti seperti Omar pernah bermusuh dengan Nabi, seperti Abu Sufyan pernah bermusuh dengan Nabi, tapi akhirnya menjadi waliyun hamim, iaitu rakan yang amat-amat setia, yang amat-amat rapat. Dan perkara ini susah. Allah nyatakan pada ayat yang ke-35 yang kita nak baca sehingga ayat yang ke-38. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Serak sikit sama Ustaz Faz saya. Air pun tak ada ni. Ramadan. Sekali lama dah tak minum air pagi dekat sini. Sudah, jangan kata saja mula buat saja. Kita nak sambung bacaan kita, dan menarik untuk sambungan ayat kita ini, kita ada di akhir nanti ayat yang ke-38 kita ada sujud tilawah. Kita ada sujud tilawah, maksudnya kita sujud di luar solat. Ada sujud sajadah kan, kita baca ketika dalam solat kita sujud. Yang ni sujud tilawah di luar solat. Dan saya nak ajaklah ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan, yang ada sesuai lokasi dan sebagainya, ayuh jom tengah hari ini kita sujud seketika, mendengar ayat yang subhanallah sangat-sangat maknanya dia, maksud dia nanti Ustaz Fah akan kongsikan dengan kita, wahum la yasamun tu, iaitulah kita niat nak sujud tilawah, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian kita takbir untuk sujud. Takbiratul ihram macam ni, takbir untuk sujud tak perlu akad takbir dah, terus sujudlah Allahu akbar, kemudian bangkit daripada sujud bagi salam, ya. Okey, jadi boleh bersedialah nanti yang berkesempatan sesuai lokasi, boleh kita sama-sama. Kami pun insya-Allah nanti akan turut serta juga, kita nak sujud pada tengah hari ini mengakui kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulakan bacaan dulu ayat yang ke-35 kan Ustaz Fazal? Ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-38 kita cuba dengan bacaan Tarannum Sikah. Lama tak baca Sikah, jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sadaqallah azim. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi dan alhamdulillah bagi tuan-tuan yang sudah pun menunaikan sujud tilawah sebentar tadi. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke 35 tadi Ustaz ya. Betul, 35 sehingga ayat 38 ya. Kita mengakhiri tadi dengan sujud amat penting kerana ayat 35 itu Allah menyatakan wama yulaqaha ya. Tidak seseorang itu tidak mampu mencapai kepada perkara ini illal ladzina sabaru ya. Mencapai tahap ini itu apa? Merujuk kepada mereka yang Rabbunallah, menyatakan Tuhan kami adalah Allah, istiqamah dan mengajak orang Ustaz ya, mengajak orang kepada Allah, terus beramal soleh dan juga terus merendah diri. Kerana bila mengajak orang ke arah kebaikan ini, ada ramai follower, banyak pengikut, banyak orang yang belajar. Pada waktu itu kalau tidak merendah diri ya, maka seseorang itu akhirnya tidak mampu untuk infaq billati hiya ahsan, iaitu menolak sesuatu itu dengan cara yang lebih baik. Dia akan rasa bahawa saya hero dan akhirnya dia akan memperkotak-katikkan kepada pengikutnya ataupun kepada orang yang merendah-rendahkannya. Maka Allah kata ini tidak akan dicapai kepada orang yang kecuali orang yang sabar, dan tidak dicapai kecuali bagi orang yang hadzin azim, iaitu yang mempunyai keuntungan yang besar. Ya, perkataan hazim azim ini disebut oleh dalam surah Qasas ya, di mana orang Bani Israel dikata pada Qarun itu, wah dia ni hadzin azim, untung betul. Tetapi akhirnya mereka menyesal kerana menyatakan bahawa untungnya jadi Qarun apabila Qarun itu dibenamkan oleh bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang betul-betul beruntung siapa tuan-tuan? Ialah apabila kita mengajak orang ke arah kebaikan. Semua orang ya, ibu ajak kejut pagi subuh untuk sahur, untuk solat, ayah mengajak ya di tempat kerja juga. Inilah yang sebenarnya lebih beruntung daripada kaya yang sekaya-kayanya seperti Qarun tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita nak berbuat baik ini ya, mengajak orang ke arah kebaikan, nak istiqamah ini ada cabaran Ustaz. Subhanallah. Cabarannya ialah daripada apa? Daripada syaitan. Ya, Allah nyatakan pada ayat 36 itu wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Ya, apabila digoda, dicucuk ataupun dikacau oleh syaitan ya dengan satu godaan, walaupun satu godaan, terus sahaja kita kena minta perlindungan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa maksudnya?
Kalau kita melihat kepada Imam As-Sa'di, dia menyatakan bahawa godaan itu sehinggakan kita bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan, memujuk untuk berbuat dosa, ataupun terkadang taat kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan akhirnya rasa hebat juga kita dah baca 24 juzuk contohnya. Perkara-perkara itu kita kena terus kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal sebenarnya akan ada syaitan yang akan cucuk kepada orang beriman yang mengajak berdakwah, dan juga mencucuk pada orang di sekitarnya. Dia tak cucuk pada pendakwah tu, dia cucuk pada isterinya, pada suaminya, pada anaknya, dan akhirnya kita pun rasa macam tak sedap hati dan rasa nak perlahankan jalan untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Jadi ini panduan pada ayat 36 dan bagaimana lagi untuk kita rasakan kepentingan mengajak pada Allah, itulah seruan daripada ayat 37, iaitu jangan sembah kepada matahari dan bulan, tetapi sembahlah kepada Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan. Dan ini adalah tanda bahawa kita tidak sombong, ya. Orang yang sombong itu adalah apa Ustaz, ya? Dia tak nak bersujud kepada Allah. Dia nak bersujud kepada selain daripada Allah. Dia tidak mahu, padahal sebenarnya malaikat itu yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Tasbih pada waktu malam dan siang, wahum la yasamun, iaitu mereka ini tidak pernah jemu. Poin ni apa bagi kita? Kalau kita ni rasa bahawa kita ni dah jemu ataupun dah rasa hilang punca dalam hidup, ya, untuk mencari solusi pasal kena goda dengan syaitan. Orang sini goda, orang sini kata tak payahlah nak buat baik, konon macam-macam. Pada waktu itu kalau hilang punca dalam kehidupan kita, sujud Ustaz. Ya, sujud itu akan menyebabkan kita makin dekat dengan Tuhan. Bila ada Tuhan, siapa lagi yang boleh mengalahkan kita untuk menyelesaikan segala masalah? Dan ini membawa kepada resolusi kita pada hari ini Ustaz, ya. Mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita pada hari ini ialah motivasi orang yang istiqamah dalam iman diganjari syurga dan penghormatan darinya. Yang pertama. Yang kedua, balas kejahatan dengan kebaikan dan terus sebarkan kebaikan, kerana kita tahu bahawa ini adalah untuk menjemput ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, selalu bersujud hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, dan ketika hilang punca, jangan hilang punca daripada bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama. Terima kasih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, dalam majlis Al-Quran ini ya Allah, dalam bulan yang mulia ini, penuh barakah ini ya Allah, Ramadan al-Mubarak, kami memohon merayu mengadu kepadamu, meminta kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu ayah kami, ampunilah dosa ibu ayah mertua kami, anak-anak kami, pasangan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang senantiasa sujud patuh tunduk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, hati kami ini senantiasa ditundukkan oleh iman dan juga taqwa kami ya Allah. Maka ya Allah, suburkanlah iman kami ya Allah. Iman kami kadang-kadang menaik, iman kami kadang-kadang menurun ya Allah. Itulah sifat kami ke hamba yang sangat lemah ya Allah. Maka kami tidak putus-putus memohon merayu kepadamu ya Allah. Tunjukkanlah kami hidayah jalan petunjuk yang benar, memandu kehidupan kami mencapai keridaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati birahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, apalah kiranya ya Allah Engkau pilih kami, keluarga kami, sahabat handai kami, adik-beradik kami, muslimin dan muslimat semuanya
bertemu dengan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, ketakwaan, muhasabah, penuh pengharapan kepadamu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah merahmati dan mengkabulkan doa kita Ustaz ya, dalam keadaan kita selalu ingin menyatakan wahai Tuhan Rabbunallah tsumastaqamu, saya ingin istiqamah, dan moga-moga kita terus mengajak masyarakat bersama Al-Quran dan diseru kepada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform untuk sama-sama kita istiqamah ya. Sebenarnya kita mahu istiqamah, mahu berkongsi platform untuk menyebarkan da'a ilallah. Moga-moga dengan ini menjadi saham yang besar untuk kita bila bersama di akhirat nanti, insya-Allah. Berdiri malam walau tersengguk Ustaz ya. Lailatul Qadar sudah tidak lama. Makin berdakwah makin tunduk. Masya-Allah. Jaga adab, berlindung pada yang esa. Subhanallah. Semoga Allah izinkan kita terus tunduk pada Allah. Al-Quran time, baca, faham, amal, insya-Allah.